Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fatih Syuhada Dikti Abdul Aziz. Saya daripada Pelajar Pendidikan Islam Unit 2 Menengah, dan pada hari ini saya akan membentangkan satu topik berdasarkan subjek pentaksiran dalam pendidikan Islam, iaitu berkaitan dengan isu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Seterusnya, kita pergi kepada pengenalan. Apa yang dikatakan dengan KBAT? KBAT adalah kata bagi kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakbulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu berdasarkan taksonomi Bloom, iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Serta konsep KBAT turut memasukkan ciri-ciri berfikir secara kreatif, kritis, logik dan metakognitif. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada KBAT dalam pendidikan Islam. Tadi kita dah tengok perkataan KBAT tu ada di pengenalan, itu adalah secara umum. Jadi dalam pendidikan Islam, pelaksanaan pengajaran guru pendidikan Islam atau dikenali sebagai GPI sekolah melalui pengubahsuaian melibatkan komponen keupayaan kurikulum, pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan tahap kemampuan pelajar mengaplikasikan setiap isi kandungan pembelajaran yang diperoleh agar matlamat pengenalan pengajaran dan pembelajaran berorientasikan KBAT dapat dilaksanakan dengan berkesan. Seterusnya, membentuk penghayatan akidah yang mantap dalam kalangan pelajar itu sendiri. Jadi di sini kita faham apabila pelajar, terutamanya pelajar Islam, pergi ke sekolah untuk belajar, bukanlah semata-mata mereka belajar menggunakan buku teks, tetapi mereka dapat sesuatu yang baru, sesuatu yang melahirkan pemikiran yang kritis, sesuatu yang mereka boleh menghasilkan idea ataupun mereka boleh berkolaboratif dengan rakan yang lain. Dan dalam masa yang sama, mereka ini bukan sahaja dapat ilmu pengetahuan tersebut, tapi mereka dapat membentuk penghayatan akidah dalam diri masing-masing. Seterusnya, saya akan bawa ke anda semua pergi ke pentaksiran. Tadi kita tengok KBAT dan sekarang kita tengok pentaksiran. Pentaksiran itu adalah satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang. Seseorang siapa? Pelajar lah kan. Pelajar dalam sesuatu mata pelajaran atau aktiviti pembelajaran. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan dan kita sedia maklum bahawa pentaksiran ni boleh menggunakan pelbagai kaedah, sama ada kita gunakan sebagai formatif, sumatif, formal di dalam kelas ataupun informal. Pembelajaran boleh berlaku di mana-mana dan begitu juga pentaksiran. Jadi guru-guru bukanlah terhad kepada pentaksiran secara bertulis, iaitu sumatif. Mereka menunggu ujian akhir tahun, tapi sebenarnya pentaksiran ini boleh dilakukan secara berterusan, iaitu kita panggil formatif, dan pelbagai kaedah dan teknik strategi yang boleh dilakukan oleh guru bagi menilai ataupun melihat tahap penguasaan pelajar masing-masing. Baiklah, kita pergi kepada konsep KBAT yang mana di awal pengenalan tadi saya juga dah sebut dah berkaitan dengan konsep KBAT itu sendiri, iaitu KBAT daripada perkataan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakbulan dan refleksi. Jadi KBAT ni memang sangat-sangat diperlukan. Memang guru perlu menerapkan nilai KBAT itu sendiri dalam pelajar-pelajar, yang mana kalau kita tengok dekat taksonomi Bloom, 4 yang teratas iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Itulah yang kita kena tekankan kepada pelajar bahawa keempat-empat peringkat ini penting dalam menghasilkan kemenjadian pelajar. Seterusnya, jika kita lihat pada paparan skrin, iaitu berkaitan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun kita panggil sebagai
PPPM, di mana dalam PPPM ini adanya 6 ciri utama setiap murid ataupun 6 teras ataupun 6 perkara yang perlu ada dalam setiap diri pelajar itu ataupun murid-murid. Kenapa? Sebab mereka ini perlu bersaing secara sihat pada peringkat global. Dan bila kita tengok di situ adanya identiti nasional, adanya kemahiran memimpin, ada kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian, pengetahuan dan seterusnya. Yang paling kita utamakan untuk isu pada hari ini adalah kemahiran berfikir ataupun kita kenali sebagai KBAT. Jadi di dalam PPPM itu sendiri telah menekankan kemahiran berfikir ini sangat penting dalam diri pelajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada taksonomi Bloom yang telah disebutkan tadi. Ada 4 peringkat yang paling utama dan sebenarnya taksonomi Bloom ni kita pergi kepada kotak warna pink lah terus yang mana ia ada 6 peringkat. Yang bawah sekali daripada aras rendah, kita pergi ke aras yang tinggi dan aras yang rendah tu adalah mengingat. Mengingat apa? Mengingat pengetahuan. Dan selepas dia mengingat pengetahuan tu, apa yang dia perlu buat di peringkat yang kedua adalah memahami apa yang dipelajari. Dan seterusnya pada peringkat yang ketiga adalah mengaplikasi dan pada peringkat yang keempat menganalisis. Peringkat yang kelima aras yang tinggi iaitu menilai dan akhir sekali adalah mencipta. Inilah yang dinamakan taksonomi Bloom yang telah disebut pada awal pembentangan tadi. Seterusnya kita pergi kepada fokus KBAT yang 4 yang mana disebutkan tadi mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Jadi kita nak tengok apa yang dikatakan dengan mengaplikasi iaitu kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jika mereka belajar sesuatu ilmu pada hari tersebut, mereka bukan sahaja dapat ilmu itu tetapi mereka dapat menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan kaedah ataupun strategi yang dilakukan oleh guru. Okey, yang seterusnya adalah menganalisis. Apa yang dikatakan dengan analisis? Mencerakinkan atau menstruktur maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil. Seterusnya, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau matlamat berkait antara satu sama lain. Yang mana ilmu itu bukan setakat itu sahaja mereka dapat. Jika dapat ilmu A, mereka dapat mengaitkan lagi dengan B ataupun C. Jadi ilmu itu bukan terhad tapi mereka boleh pelbagaikan dan dapat menganalisis ilmu tersebut ataupun sesuatu topik. Okay, seterusnya adalah menilai. Menilai ini adalah membuat pertimbangan melalui cara memeriksa atau mengkritik. Kadang-kadang dalam soalan KBAT itu sendiri adanya fokus kepada menilai. Jadi mereka boleh berfikir bagaimana untuk membuat pertimbangan mendapatkan sesuatu jawapan. Dan seterusnya ini adalah peringkat yang tertinggi iaitu mencipta ataupun menghasilkan. Apa dia? Menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu, menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak atau struktur yang baru. Jadi di sini mereka dapat menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan topik yang dipelajari. Seterusnya, untuk melaksanakan KBAT, terdapat 7 elemen yang penting dalam melaksanakan KBAT. Kita tengok di sini. Yang pertama adalah kita tengok kat sini adalah kurikulum. Yang warna kuning tu maksudnya elemen yang utama. Kalau yang warna purple tu adalah elemen sokongan. Jadi yang utama saya ada sebut dekat pengenalan tadi adalah berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum yang mana perubahan dalam pembelajaran murid dan seterusnya adalah pedagogi. Dan yang ketiga yang utama adalah pentaksiran. Pentaksiran ni akan berlaku dalam KBAT. Dan elemen sokongan yang lain adalah dari segi sumber, sokongan masyarakat, kokurikulum dan latihan. Sebab di sekolah mereka bukan sahaja didedahkan dengan kurikulum tapi mereka juga didedahkan dengan kokurikulum kerana kenapa kokurikulum tu, saya ambil satu contohlah kokurikulum. Kenapa ianya penting? Kerana dalam kokurikulum itu sendiri adanya aktiviti yang dapat menjana idea yang dapat mereka dapat melaksanakan 6C, kolaboratif, kreatif, komunikasi. Di situlah dapatnya membentuk mereka secara tidak langsung dapat menerapkan nilai KBAT.
Sekarang kita pergi kepada ciri-ciri kebat dalam pentaksiran. Okey, di sini saya bawakan 6 ciri-ciri. Saya bawakan 5 ciri-ciri kebat dalam pentaksiran. Yang pertama adalah stimulus. Yang kedua, item tidak berulang. Ketiga, berdasarkan situasi yang sebenar. Keempat, pelbagai tahap pemikiran. Dan yang kelima, konteks bukan lazim. Okay, kita tengok stimulus. Apa yang dikatakan dengan stimulus adalah menggunakan stimulus secara ekstensif. Contoh dalam soalan kita letakkan graf, gambar rajah, petikan. Kenapa nak letakkan stimulus adalah untuk menjana penaakulan kritis dan kemahiran inference. Yang kedua adalah item pelbagai atau berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks untuk mewujudkan suasana yang baru. Jadinya soalan-soalan item ni berbentuk soalan lah. Yang dibina tu bukan yang sama je. Bukan daripada buku teks. Maksudnya dia kena pelbagai. Okey, berdasarkan situasi sebenar adalah mencabar murid untuk menyelesaikan masalah kehidupan yang sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin. Jadinya mereka pun daripada kehidupan yang sebenar ni, apa yang mereka belajar mereka boleh aplikasikan dalam kehidupan sebenar, ataupun apa yang terjadi dalam kehidupan sebenar boleh diaplikasikan dalam pembelajaran. Seterusnya yang keempat adalah pelbagai tahap pemikiran, iaitu mentafsir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif ataupun domain akal fikiran untuk memberi impak yang lebih besar. Dan akhir sekali adalah konteks bukan lazim, berkait dengan situasi baharu yang tidak lazim kepada murid. Tujuannya kenapa nak adakan situasi yang baharu itu adalah untuk merangsang murid berfikir dan bukan menyatakan semula apa yang dipelajari semasa PDP. Bukan mereka menyatakan semula, tapi nak merangsang murid berfikir mengeluarkan sesuatu yang baru. Okey, saya akan bawakan satu contoh, tapi ini adalah kebat dalam bentuk sumatif untuk pendidikan Islam tingkatan 1. Yang mana tadi saya telah sebut stimulus. Contohlah soalan, semasa anda menunaikan solat Isyak di Masjid Negara, anda dapati seorang jemaah wanita memakai telekung solat yang sangat cantik. Telekung solat itu menjadi tontonan kepada jemaah lain. Itu adalah stimulus. Jadi soalannya di bawah. Sebagai seorang yang menghayati prinsip sebenar berpakaian ketika solat, adakah wajar pemakaian itu dan bagaimana cara anda mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan sedemikian? Ini yang dikatakan stimulus adalah untuk merangsang pelajar menjawab soalan. Jadi, di dalam kebat itu adanya isu ataupun cabaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi isu ini saya bahagikan kepada dua, yang mana isu itu daripada guru sendiri dan isu daripada murid. Jadi yang pertama adalah ketidaksediaan guru dalam penerapan kebat. Mereka tidak bersedia mungkin. Dan yang kedua adalah kaedah pengajaran tradisional. Masih nak menggunakan cara yang lama. Bukan cara yang lama tidak baik, tapi mereka boleh upgrade ataupun tambah baik bagi kemenjadian pelajar. Dan yang ketiga adalah guru kurang berkemahiran berkaitan dengan kebat. Kita pergi kepada isu yang pertama, iaitu guru tidak bersedia dalam melakukan pentadsiran secara kebat. Yang pertamanya, pengetahuan dan kemahiran guru yang terhad dalam strategi pengintegrasian kebat dalam PDP, dan ini menyebabkan item pentadsiran kebat tidak ditadbir dengan sempurna oleh guru. Contohnya, guru menyediakan item pentadsiran kebat yang hanya menilai tahap pengetahuan. Okey, yang mana menilai tahap pengetahuan ni adalah berada di bawah, aras bawah. Sehingga hasil objektif pelajaran tidak dapat dicapai oleh murid. Jadinya dekat situ berlakunya kekurangan lah kerana tidak mencapai objektif yang sepatut dicapai oleh pelajar. Isu yang kedua yang dapat diketengahkan adalah kaedah pengajaran tradisional, yang mana guru ini selesa menggunakan kaedah chalk and talk. Kaedah ini tidak salah, tetapi memerlukan penambahbaikan untuk menjadikan PDP itu lebih menarik. Dan pelajar pun akan lebih bersemangat untuk meneruskan PDP. Seterusnya, pembelajaran itu berpusatkan guru sahaja. Bila berpusatkan guru hanya memberi sesi pengajaran dan murid hanya mendengar. Guru menerangkan dan murid mendengar tanpa ada melakukan apa-apa aktiviti. Jadi pembelajaran yang sepatutnya adalah berpusatkan murid dan guru menjadi pembimbing. Seterusnya yang ketiga adalah pelajar sebagai pendengar dan penerima maklumat sahaja.
Dan yang keempat, sukar mentaksir pelajar yang pasif kerana tidak aktif dalam kelas. Dan bila berpusatkan guru, semua pelajar akan pasif. Dan guru sukar untuk menentukan siapa pelajar yang sebenar-benarnya pasif dan siapa pelajar yang sebenar-benarnya aktif. Seterusnya adalah isu yang ketiga, iaitu guru kurang kemahiran dalam kebat. Iaitu guru kurang jelas dengan makna kebat. Apa itu kebat? Guru tidak faham. Yang kedua, kebat memerlukan guru yang memiliki pengetahuan yang luas. Ketiga, perlu menghasilkan bentuk soalan yang bukan rutin, bukan kebiasaan, bukan aras yang rendah sahaja tetapi pelbagai aras. Dan seterusnya, pelaksanaan pentaksiran memerlukan guru mempunyai pengetahuan dan pendedahan yang cukup, terutamanya dari segi proses pentaksiran dan penggunaan kaedah-kaedah bagi tujuan pengumpulan data. Jadinya kemahiran-kemahiran inilah yang isu yang terjadi dalam kalangan guru-guru. Seterusnya, tadi kita dah tahu berkaitan dengan 3 isu daripada kalangan guru, dan sekarang kita pergi dulu kepada cara menangani dan menyelesaikan isu tersebut. Jadi kita pergi kepada penyelesaian berdasarkan isu-isu yang telah disebut sebentar tadi. Yang mana GPI, iaitu Guru Pendidikan Islam perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan kebat. Bagaimana? Mereka perlu memastikan kebat mestilah dilaksanakan dengan pelbagai strategi, pelbagai kaedah yang bersesuaian. Seterusnya, mengubah teknik chalk and talk tadi tu kepada kaedah yang lebih menjurus kepada pelajar untuk mereka berfikir secara kritis. Yang mana guru perlu berfikir terlebih dahulu, merancang aktiviti yang merangsang pelajar untuk berfikir. Dan seharusnya ia berpusatkan murid dengan menerapkan elemen 6C contohnya. Seterusnya adalah merancang tugasan dan aktiviti yang menuntut pelajar berfikir secara berterusan. Dan seterusnya adalah apa yang guru perlu lakukan, boleh juga pemanfaatan digital, iaitu kaedah pentaksiran terkini berdasarkan ICT ataupun teknologi. Pemanfaatan digital, sememangnya kita dalam era globalisasi yang terdedah dengan teknologi. Contohnya, guru dapat menggunakan LCD ataupun kuis menggunakan Kahoot, word wall bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok, interaktif dan lebih menarik, yang mana dapat merangsang minda ataupun kognitif pelajar. Seterusnya, saya bawakan lagi beberapa jalan penyelesaian untuk membantu guru-guru dalam menangani isu kebat. Yang mana guru ini perlu mengubah cara yang bagaimana menyoal bagi mencongkil idea murid. Guru perlu memberi soalan, sumbang saran bagi apabila guru bertanyakan soalan, maka akan terhasillah idea daripada pelajar. Yang kedua, memotivasikan murid. Yang ketiga, menekankan aktiviti hands-on. Seterusnya, mengubah jenis tugasan daripada yang biasa kepada yang lebih praktikal, yang lebih pelbagai. Seterusnya, mentaksir untuk pembelajaran, komunikasi secara berkesan, komunikasi dua hala yang interaktif, dan seterusnya untuk meningkatkan kemahiran dan pemahaman guru tentang pelaksanaan pentaksiran, pihak yang berwajib perlu membuat pemantauan tentang sejauh mana pelaksanaan pentaksiran dilaksanakan di sekolah, sama ada ini daripada pihak PPD sendiri maupun pihak pengurusan sekolah untuk membantu guru. Seterusnya, kita lihat kepada isu ataupun cabaran kebat dalam pendidikan Islam berdasarkan isu murid. Tadi kita dah lihat kepada isu guru. Apa isu murid yang berlaku? Yang pertama adalah kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan apa? Daripada segi kebat. Yang kedua, kurang komunikasi, dan seterusnya adalah kurang penglibatan murid dalam sesi PDP. Baiklah, apa yang dikatakan kurang pengetahuan?
Jadi di sini murid itu sendiri tidak berusaha untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Ada satu ungkapan di sini bahawa jika murid jarang menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi untuk menjana idea, maka murid akan menghadapi masalah untuk menyelesaikan tugasan. Jadi murid harus mempelajari dan menggunakan kebat dalam penjanaan idea supaya tugasan dapat dilaksanakan ataupun diselesaikan dengan lebih berkesan. Kebat itu sendiri dapat membantu merangsang idea pelajar untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Isu yang kedua untuk isu murid adalah kurang komunikasi. Bagaimana? Mereka ini terbiasa dengan pembelajaran sehala, pembelajaran yang berpusatkan guru. Guru menerangkan, guru berusaha untuk memahamkan pelajar dengan secara penerangan. Namun, pelajar hanya duduk dan menerima sahaja pembelajaran tersebut. Jadinya, mereka sudah terbiasa tidak berkomunikasi. Mereka tidak mengajukan soalan, mereka tidak menjana idea. Dan di situlah berlakunya kurangnya komunikasi dua hala ataupun tiada interaktif, pembelajaran yang interaktif. Dan yang kedua adalah malu untuk menyuarakan pendapat dan pandangan. Biasanya murid-murid ini akan merasa takut ataupun segan sekiranya soalan yang diajukan itu tidak betul ataupun tidak sepatutnya ditanyakan. Sebenarnya kita perlu menerapkan kepada pelajar apa-apa pun yang mereka tidak tahu, mereka jangan segan untuk bertanya. Dan di situlah akan wujudnya komunikasi yang berkesan. Dalam kebat itu sendiri terdapatnya isu yang ketiga, isu murid yang ketiga iaitu kurang penglibatan murid. Jadi mereka ini pasif, kurang respon dan tidak bersemangat dalam proses PDP. Dan seharusnya mereka ini cerdas dan fokus dalam melaksanakan aktiviti yang telah ditetapkan di dalam kelas semasa proses PDP. Seterusnya, apakah jalan penyelesaian bagi membantu isu murid yang tersebut? Jadi di sini adakan program I-Think iaitu bentuk pemikiran yang mudah difahami. Bukan sekadar teks yang panjang untuk mereka baca tetapi diringkaskan dalam bentuk I-Think ataupun peta buih. Yang kedua, pembelajaran akses kendiri. Murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Mereka boleh diajar untuk mencari maklumat tambahan secara kendiri. Di mana jika kita ingin menggunakan pendekatan teknologi ataupun di sekolah mereka adanya makmal komputer, mereka perlu pergi ke makmal komputer dengan bimbingan daripada guru selepas belajar satu topik untuk mereka explore, mencari maklumat tambahan berdasarkan topik yang dipelajari. Seterusnya, model pembelajaran interaktif dirancang agar murid akan bertanya dan kemudian menemukan jawapan persoalan mereka sendiri. Adanya soal jawab ataupun sumbang saran daripada murid tersebut. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berasaskan projek, iaitu bagaimana untuk melahirkan kerjasama antara murid dalam melaksanakan tugas. Di situ telah diterangkan bahawa pentaksirannya boleh dilakukan secara formatif dan sumatif. Dan pembelajaran berasaskan projek ini merupakan antara salah satu kaedah pembelajaran atau kaedah pentaksiran yang boleh dilakukan oleh guru secara formatif. Seterusnya di sini saya juga meletakkan peranan pihak atasan di mana saya merasakan bahawa peranan pihak atasan ini dapat membantu guru dalam menyelesaikan isu-isu yang berlaku. Dan yang pertama adalah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. KPM boleh menyediakan kursus berkaitan kebat kepada guru-guru. Semua guru-guru termasuk guru novis. Guru-guru yang tiada pengalaman ataupun guru-guru yang tidak mahir, kursus yang tertentu perlu dihadiri bagi meningkatkan skill ataupun kemahiran dari segi penguasaan kebat. Yang kedua, JPN, Jabatan Pendidikan Negeri ataupun PPD, mereka boleh melaksanakan tinjauan guru-guru di sekolah serta memberi bimbingan teknik yang sebenar apabila mereka datang untuk memerhati ataupun membuat tinjauan. Dalam masa yang sama mereka memberikan satu bimbingan yang khusus kepada guru-guru yang kurang mahir. Dan seterusnya,
Di sekolah itu sendiri adanya pentadbir. Pada saya, pentadbir boleh berbincang, kita boleh berbincang dengan pentadbir ataupun pentadbir boleh memberikan kita satu strategi yang berkesan dalam proses PDP, ataupun seseorang guru itu perlu adanya PLC dengan guru yang lain untuk membincangkan kaedah dan strategi yang sesuai dalam meningkatkan kemahiran kebat semasa proses PDP. Kesimpulannya, penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran pendidikan Islam amat penting selaras dengan tuntutan falsafah pendidikan kebangsaan yang mana adalah satu usaha untuk melahirkan murid yang mempunyai jasmani, emosi, rohani, intelek dan sasiah yang baik serta keperluan negara ke arah melahirkan kemenjadian murid yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi mampu membangunkan karakter yang berakhlak mulia. Sekian sahaja daripada saya berkaitan dengan isu kebat dalam pendidikan Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.